arwah suami tak ada, memang akak meniaga. Lepas tu mula mengasuh. Lepas tu macam bila dia dah tak ada, mula cebur diri dalam online ni, macam barang jual barang Tupperware. Itu pun kawan lah suggest kan, cuba buat. Tapi macam dia tak boleh nak pergilah sangat niaga online ni. Saya sakit masa itu, X-ray dia kata tulang tumbuh kat pinggang ni dia himpit urat saraf. Itu sebab saya tak boleh jalan. Lepas tu tahun lepas saya jatuh, ni tergeliat, itu langsung tak boleh nak jalan lah, banyak merangkak lah. Banyak merangkak. Kalau nak diri pun pegang ni lah, pegang semua-semua. Terima kasih banyak-banyak di atas segala bantuan yang awak semua ya. Allah saja yang membalas saja. Saya tak boleh nak balas apa-apa, Allah saja membalaskan. Jasa awak. Terima kasih ya. Terima kasih awak banyak datang tengok saya ya. Tim MyCare mengambil langkah inisiatif dalam projek Kita Jaga Kita The Series bagi membantu golongan ibu tunggal dan golongan miskin yang mengalami kesempitan hidup disebabkan pandemik. Teruskan bersama MyCare. Bersama kita bangkit. Humanitarian Care Malaysia ataupun singkatannya MyCare merupakan sebuah badan NGO yang telah menapak dalam dunia kemanusiaan selama 11 tahun, aktif menghantar bantuan dalam dan juga luar negara. Jadi hari ini bersama dengan saya arkitek Tuan Syed Muhammad Radhi Syed Sakaf yang merupakan ahli lembaga pemegang amanah MyCare. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Tuan Syed, fokus MyCare hari ini untuk bercerita tentang inisiatif kempen Bangkit COVID MyCare dengan tagline-nya Bersama Kita Bangkit. Jadi mungkin Tuan Syed boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan kempen Bangkit COVID MyCare ni. Boleh, insyaAllah. Sebelum itu boleh sepintas lalu, kalau kita perasan hari ini kita 17 Mac. 17 Mac adalah merupakan hari yang ke-365 sejak kita bermula 18 Mac 2020 dahulu. Betul. PKP yang pertama. Betul. Jadi hari ini menggenapkan setahun kita berada dalam suasana PKP pandemik hari ini. Kan? Dan kita tidak ada sesiapa yang menyangka, tidak ada sesiapa yang bersedia dalam keadaan seperti hari ini. Dan apabila diisytiharkan 18 Mac 2020 dahulu PKP, semua tak boleh keluar, lockdown, kami merasakan ia suatu kesan yang amat mendalam pada semua masyarakat lah. Perkara seperti ini tak pernah berlaku dalam sejarah dunia moden ni. Suatu perkara yang memberi kesan kepada seluruh dunia dalam masa yang begitu singkat. Betul. Melainkan mungkin 80 tahun dulu ada Perang Dunia yang kedua. Itu je yang efek seluruh dunia. Kan? Sekarang ni dalam masa 2-3 bulan seluruh dunia macam terduduklah kerana PKP, kerana COVID ni. Betul, kan? betul. Menyadari keadaan ini, apabila diisytiharkan PKP 18 Mac tahun lepas, maka kami terus swing into action. 18 Mac diisytiharkan PKP, 19 Mac kita lancarkan tabung COVID, 20 Mac kita dapat mengumpulkan lebih 60,000 bersama dengan sumbangan yang memang dah ada dalam tabung kita. 21 Mac kita mula mencari barang-barang keperluan, pack barang-barang keperluan makanan dan sebagainya. 22 Mac tak 4 hari, tak sampai seminggu, we are already on the ground. Kita dah menyampaikan bantuan agihan tersebut. Saya ingat lagi pada 22 Mac tersebut, agihan saya sendiri turun ke PPR Kerinci dan Seri Pantai pada hari tersebut untuk menyampaikan sumbangan. Kita beri sumbangan dalam bentuk 100 keluarga, sumbangan barangan keperluan asas dan makanan dalam nilai lebih kurang RM100 satu keluarga. Hari ini setahun telah berlalu. Alhamdulillah, sepanjang setahun yang berlalu itu kita telah menyampaikan sumbangan, mengarihkan sumbangan berjumlah RM1.5 juta. Ini adalah sumbangan daripada rakyat Malaysia. Bukan duit kita pun. Kita hanyalah menyampaikan amanah. Dalam bentuk barangan asas, barangan keperluan, barangan perubatan, kebersihan diri dan juga barangan PPE kepada frontliners dan sebagainya. Dan kita telah menyantuni lebih 15,000 keluarga. Jadi 75,000 orang kurang-kurang telah mendapat manfaat daripada situ. Daripada pelbagai golongan, sama ada komuniti orang asli, perumahan PPR, daripada rumah kebajikan, anak yatim, sampailah kepada golongan kita kata frontliners, daripada polis sampai ke Sabah, insya-Allah.
Okey, sekarang ni kita masuk tahun kedua. Tahun pertama kita memberi sumbangan, memberi agihan makanan apa yang mereka perlukan immediately. Untuk tahun kedua ini kita lancarkan program atau kempen yang kita namakan COVID bangkit bersama kita ini. Dalam kita ada sasaran yang lebih khusus kepada kumpulan yang lebih khusus. Kalau sebelum ini kita hanya membahagikan makanan one off seperti itu, kempen kali ini kami cuba untuk membangkitkan semula mereka yang kita kata keluarga-keluarga yang macam dah rebah jatuh terduduk akibat pandemik, akibat PKP dan tak boleh keluar makan, supaya mereka sendiri boleh bangkit semula dan mula berdikari kembali. Kan? Contohnya ahli ketua keluarga yang hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan, ibu tunggal yang dia lah juga kena keluar mencari makan, dia juga kena jaga anak-anak kat rumah, kan? Anak-anak yang kita tahu ramai yang juga mengikut perincian survey daripada Kementerian Pelajaran sendiri, hampir 40% tak dapat ikuti pembelajaran online. Masya Allah. Kita mungkin duduk dekat bandar besar, kita rasa tak nampak sangat. Betul. Tapi di kampung-kampung di luar bandar, kan, berapa orang ada yang ada tab, ada Betul. laptop semua tu, berapa keluarga yang ada benda-benda tu, kan. Jadi kekurangan perkara ini, keciciran perkara ini mungkin tak nampak sekarang. Tercicir pelajaran mungkin nampak 10-15 tahun akan datang. Tapi pada masa itu mungkin telah terlambat. Kita juga nak cover supaya mereka ini tidak tercicir dan kita beri bantuan. Setahun yang lalu kita telah menyantuni, kita telah sampaikan 30 tablets, dan kita nak sampaikan lagi pada tahun ini lebih banyak, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi tadi Tuan Syed dah cakap untuk kempen Bangkit COVID MyCare ni siapa penerima manfaatnya, tapi kita nak tahu juga bagaimana kempen ini dijalankan dan berapa lama kempen ini bakal dijalankan. Okey, untuk kempen COVID Bangkit bersama kita ini kita menumpukan kepada 3 sumbangan utama. Yang pertamanya kita sumbangan barang makanan tadi, memang kita akan teruskan sebab ini merupakan keperluan segera, immediate needs. Minggu lepas, 2 minggu lepas, kami menyampaikan satu bantuan makanan kepada komuniti orang asli di Hulu Kemensah. Hulu Kemensah ni KL, bukan orang jauh pun. Lebih kurang 10 minit belakang Zoo Negara je. Betul. Kan? Seorang akak tu, bila kami pergi, dia kata, sebenarnya kami ni dah tiap-tiap hari dah makan pucuk ubi kayu. Allah. Kan? Dia kata kita ni orang tua tak apalah, tapi anak-anak kesian lah. Iyalah, betul. Tiap-tiap hari sakit perut juga. Sebab kita dengar dalam keadaan sekarang, cerita hari ini bukan cerita zaman perang Jepun, kan? Ada orang makan pucuk ubi kayu belakang rumah kita, kan? Ini perkara yang berlaku di depan mata kita di Kuala Lumpur, kan? Kita kena ingat pesan Nabi SAW. Nabi kata, bukan dari kalangan orang mukmin kalau kita kekenyangan, jiran kita kelaparan. Allah. Kan? Jadi itu kita nak sampaikan. Apabila kita beri makanan, kita juga memilih, bukan sekadar beli banyak-banyak murah-murah, asal nampak banyak sudah masuk TV nampak banyak. Tak, kita cari yang bernutrisi, yang berkhasiat, utamanya kepada anak-anak, kan. Dalam pack-pack yang terbaru kita beri dengan vitamin C sekali. Vitamin C ni mahal sikit, tapi tak apalah, kita bagi. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak bantu mereka untuk bangkit sendiri kembali, antaranya memberi mereka bantuan untuk menjalankan perniagaan daripada rumah, kan, supaya mereka boleh belajar buat perniagaan online, kan. Kita nak bantu siapa yang ada kalangan yang boleh menjahit, kita belikan mesin jahit kepada mereka. Ni zaman-zaman dekat-dekat dengan raya ni ramai orang nak tempah baju raya. Betul. Kan? Saya rasa kalau dalam perkampungan PPR tu ada beberapa ratus keluarga dapat tempahan baju raya daripada perumahan tu saja pun dah tak cukup tangan, rasanya. InsyaAllah cukup untuk bagi menyara keluarga. Yang itu yang kita nak bantu. Dan kita akan cuba beri mereka supaya mereka akan dapat berdiri sendiri, kan? Dan juga yang pendidikan lah. Kita yang ketiganya dari sumbangan dalam bentuk pendidikan yang kita kata tadi. Tahun lepas kita telah bagi 30. Tahun ini kita mensasarkan untuk bagi 10 lagi tablet bersama dengan SIM card supaya anak-anak ini tidak keciciran, anak-anak ini dapat menyambung pelajaran dan mereka juga akan menyambung kehidupan keluarga mereka. Jadi inilah yang kita katakan sasaran
ataupun kempen untuk kita tahun ini, COVID bangkit kita bersama mereka ini, supaya mereka akhirnya dapat berdikari kembali, bukan semata-mata mengharapkan bantuan makanan tiap-tiap minggu, dan kita nak bagi, kita kata bagi jaring lah kepada mereka supaya mereka boleh dapat menangkap ikan sendiri, insyaAllah. Itu dia antara inisiatif MyCare dalam membantu mereka yang betul-betul terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi mungkin Tuan Syed boleh kongsikan kepada penonton bagaimana cara untuk mereka di luar sana, untuk terutamanya penonton Assalamualaikum, untuk berkongsi rezeki dengan mereka yang betul-betul memerlukan. Sebabnya kita tahu masing-masing baru dapat air sinar, tapi kadang-kadang kita tak perlu kan, tapi mungkin kita nak keluarkan untuk buat duit simpanan kan. Betul. Tapi mungkin nak membantu mereka yang lain juga. Betul. Dekat mana? InsyaAllah. Dalam perkara ini, pertamanya kita mensasarkan program kempen ini selama setahun. Dalam masa setahun ini kita mensasarkan sebanyak RM500,000 yang mereka sama-sama boleh menyumbang. Kita telah mulakan daripada bulan lepas, bulan Februari. Dalam PKP 2.0 ini kita telah menyampaikan bantuan lebih kepada 10 komuniti orang asli, 10 perumahan PPR dan sebagainya. 2 minggu lepas saya sendiri berada di PPR Kota Damansara. Jadi kita nak menyampaikan target kita RM500,000 dalam masa setahun ini, dan kita buat dalam bentuk pakej-pakej yang kecil supaya mudah untuk orang menyumbang. Yang kita katakan tadi, sumbangan sama ada dalam bentuk makanan ataupun bantuan untuk mereka berdikari kembali ataupun bantuan pendidikan. Kita bagi pakej-pakej RM50 satu, kan, mereka boleh akses dan mereka boleh menyampaikan. Bagaimana tu kita insya-Allah kita boleh akses daripada sama ada dengan melalui website MyCare sendiri. Di situ akan ada matlamatnya, akan ada saya sebuah kod tu di sini pun dah ada, kan. Boleh menyampaikan kepada mereka dan juga melalui sumbangan dalam akaun terus kepada MyCare juga boleh nanti, insya-Allah. Dan yang paling mudah, anda boleh tengok di kaca TV kita. Jadi print screen untuk anda membuat sebarang sumbangan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan AR Syed Muhammad Radhi Syed Sakaf yang merupakan ahli lembaga pemegang amanah Humanitarian Care Malaysia MyCare. Inilah masanya kita membantu mereka. Jadi kita nak berhenti rehat. Pelbagai lagi perbincangan menarik akan anda dapati di Assalamualaikum.